Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini saya Juliana Aliman ingin menerangkan tentang relay ataupun kita kenali sebagai berganti. Baiklah, apakah yang dimaksudkan dengan relay? Relay adalah suatu peranti elektromekanikal. Peranti yang menggabungkan antara bahagian elektronik dan juga bahagian mekanikal. Apakah fungsi utama relay? Relay menyediakan suatu switching action yang simple bergantung kepada isyarat kawalan. Selain itu, relay juga adalah peranti yang beroperasi seperti suis elektrik, membuka dan menutup litar di bawah keadaan elektromagnet. Apakah yang dimaksudkan ke elektromagnet? Elektromagnet akan terhasil apabila arus dialihkan melalui koil. Dan kesannya, medan magnet kearuhan kemagnetan akan terhasil pada bahagian koil. Figure 3.1 menunjukkan bentuk fizikal bagi sesebuah relay. Di tengah-tengahnya ini adalah struktur dalaman sesebuah relay dan di sebelah kanan sekali adalah simbol. Simbol bagi sebuah relay. Pada bahagian simbol terdapat tandaan NO, COM dan NC. COM bermaksud common. Bahagian sesentuh ataupun bahagian poles akan bersambung pada bahagian common. Kalau kita ingat lagi, bahagian poles dalam satu suis adalah bahagian yang bergerak untuk menyambungkan antara sesentuh. NC ataupun normally closed, di mana common akan bersambung ke bahagian NC apabila coil untuk bahagian relay adalah off. Ketika ketiadaan kemagnetan berlaku, iaitu ketika arus tidak mengalir melalui coil, sesentuh kita akan berada pada kedudukan NC. Manakala NO bermaksud normally open, bahagian common sesentuh akan bersambung ke bahagian sesentuh NO apabila coil relay ataupun bahagian gegelung relay, iaitu yang ini, adalah on. On bermaksud terdapat kesan elektromagnet, iaitu terdapat pengaliran arus ke dalam koil. Baiklah, kita sambung semula kepada fungsi relay. Fungsi utama relay terbagi kepada dua, iaitu pertama, relay can control large current or voltage with a small electrical signal. Because relay coil require low current or voltage to switch, but can energize large current or voltage. The structure of relay itself allow the DC control source at the safe distance from such AC load. Baiklah, sekiranya kita tengok pada struktur sesebuah relay, kita dapati antara bahagian coil, di antara bahagian coil, sini coil dan kontak, tiada sambungan secara fizikal. Pada bahagian coil, kita akan letakkan arus ataupun voltan yang kecil untuk menjana elektromagnet. Tetapi pada bahagian kontak, kita boleh sambungkan dengan voltan atau arus yang tinggi. Secara fizikalnya tidak ada penyambungan antara bahagian coil dan kontak. Maka ini membolehkan bahagian coil ataupun bahagian kawalan lebih kecil dapat mengawal bahagian luaran ataupun output dengan voltan atau arus yang
tinggi. Okey, baik, kita lukiskan. Okey. Ini adalah coil. Okey, selain daripada bentuk kotak macam ni, kita juga boleh lukis dalam bentuk coil. Okey, dan juga kita ada bahagian common. Okey. Ini bahagian NC dan juga bahagian NO. Ini adalah COM. Kemudian ini adalah bahagian NO. Satu lagi, ini adalah bahagian NC. Baik. Okey, pada bahagian coil kita sambungkan dengan signal elektrikal yang kecil. Contohnya kita letakkan bateri 9 volt. Okey. Contoh. Okey. Bahagian dia punya input. Okey, bahagian common. Okey. Untuk di sini kita mesti lukiskan resistor. Okey. So kita sambungkan dengan litar. Katalah kita nak kawal satu bulb AC 240 volt. Okay, ini simbol untuk AC. Okey, kita labelkan 240 AC. Inilah fungsi utama relay. Dapat mengawal output yang menggunakan voltan tinggi menggunakan voltan rendah yang melalui coil. Okay. Fungsi yang kedua iaitu isolation of the power used to control the action from the power that must be switched to cause some action. Isolation. Kalau tengok kepada bahagian ini, tiada sambungan fizikal antara bahagian A dan juga bahagian B. Okay. Di tengah-tengah ni adalah udara, tiada sambungan secara fizikal. So kita nampak apabila kita guna relay, pengasingan antara voltan DC bateri dapat mengawal output AC. Baik, kita pergi kepada yang seterusnya iaitu construction of relay. Okey, binaan sebuah relay. 3.3a menunjukkan construction dalaman untuk sebuah relay. Okey, 4 main part untuk relay adalah yang pertama solenoid. Kemudian yang kedua ialah armature. Okey, ini armature kita. Kemudian spring dan juga set contact. Okey, so kat sini kita ada contact di sini. Okey. Kemudian kita juga ada truss ataupun core di dalam solenoid. Okey, solenoid ataupun sebenarnya wire yang digelung beribu kali. Di dalamnya kita letakkan teras besi untuk menambahkan kekuatan aruhan elektromagnet. Okey, di atas ni pula menunjukkan kontak. Okey. So untuk gambar rajah ini terdapat satu coil yang dapat mengawal dua set sesentuh. Okey. So di tengah-tengah ni adalah COM.
Ini adalah COM. Okey, kemudian kita ada bahagian normally close. Ini normally close. Dan juga kita juga ada bahagian normally open bagi sesentuh pertama dan sesentuh kedua. Okey, daripada lukisan ataupun simbol ini kita dapati okey, kontak bagi Swiss ini adalah seperti PP, double pulse, double throw. Okey, ini adalah jenis double pull and double throw kontak. Okey. Bagi operasi relay, bagaimana relay beroperasi? Okey, spring, coil terminal, magnetic core, armature dan kontak. Okey, kedudukan yang pertama ini adalah ketika tiada arus yang dialirkan melalui koil dan seterusnya tiada kesan kemagnetan terhasil pada gerganti. Tetapi pada gambar rejah yang kedua ini, okey, terhasil, iaitu armature akan tertarik ke bahagian magnetic core apabila arus dialirkan okey, melalui koil. Okey. Apabila arus melalui koil, kutub utara dan selatan magnet akan menghasilkan kemagnetan antara kedua-dua bahagian core dan juga sesentuh. Ini adalah bahagian sesentuh. Apabila terjadi kemagnetan di sini, maka dia akan menarik bahagian sesentuh di atas ke bawah. Apabila itu berlaku, apabila armature tertarik ke bawah seperti ini, ia menyebabkan yang pertama, sesentuh daripada bahagian normally close akan tertolak ke bawah, iaitu ke bahagian normally open. Manakala bahagian normally close di tengah-tengah ni akan terbuka pula. Selain itu, apakah yang berlaku? Iaitu kita lihat pada spring. Spring akan meregang. Apabila spring meregang, terdapat daya yang tersimpan hasil regangan tersebut. Spring kita akan teregang. Apabila arus kita hentikan mengalir melalui koil, apa yang berlaku? Medan magnet semakin melemah lalu terus menghilang. Apabila kekuatan medan magnet tadi telah berkurangan, dan kekuatan regangan spring melebihi kekuatan medan magnet, kekuatan regangan spring tadi akan menyebabkan armature tertarik ke atas semula. Apabila armature tertarik ke atas semula, bahagian sesentuh COM daripada NO tadi akan tertarik kembali ke bahagian NC.